Istimewa di MHI, Isnin 22 Ogos. Inspirasi Bulan Kebangsaan bersama kumpulan penyelamat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia yang melakukan proses menyelamat 5 pemancing yang terkandas di tengah lautan. Sempena Hari Kebangsaan, jom kibarkan jalur gemilang. Namun bagaimanakah cara pemasangan yang betul dan apakah signifikasi bendera kepada negara kita? Dan bersama penyanyi utama kumpulan Kalipaska, Azmi Saad, dengan lagu solo terbarunya, Permataku. Suaramu lenyapkan segala kegelapan. Assalamualaikum dan kita kembali bertemu dalam MHI 22 Ogos Isnin yang bermaya saya Fitri Yahya dan juga saya Ani Mizati dan betul, juga ya betul. Kenapa awak rasa macam orang lain ke di sini? Okey, dan sempena dengan Hari Kebangsaan seperti mana yang anda dapat saksikan tadi, sedikit teaser kita bawakan hari ini. Topik yang ingin kita bawakan bersama-sama dengan anda semua merupakan inspirasi sempena dengan Bulan Kebangsaan. Kita akan bawakan sepasukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia yang baru-baru ni pada 18 Ogos, lebih kurang pada tarikh itu berlakunya kerja-kerja penyelamatan yang dilakukan menyelamatkan 5 pemancing yang terkandas di dasar lautan. Jadi kita bawakan mereka hari kalau ini. ikutkan kepada situasi memang dalam keadaan yang sangat kritikal dan juga mungkin mengundang maut, tetapi mereka yang kebetulan berada di situ tangkas dan juga manfaatkan peluang itu untuk menyelamatkan 5 nyawa yang sedang bertarung nyawa berjuang untuk keselamatan di perairan. Dan di situasi dia saya dapat baca phone semua dengan semua tak ada masa habis. Jadi apa cerita sebenarnya yang berlaku pada 18 Ogos itu kita akan bawakan eksklusif di Malaysia hari ini. Kita akan bersama-sama dengan individu yang berada di tempat kejadian. Dan selain daripada itu, kita juga nak tingkatkan semangat masing-masing untuk kibarkan jalur gemilang seperti dengan Bulan Kebangsaan. Itu dia. Ini dia. Dan dekat pun ada. Di Sri Pentas dah pun dikibarkan. Dan untuk maklumat anda, kita tak boleh letak sebarang. Betul. Tak boleh terbalik, tak boleh sengit semua sebab ini kan lambang kepada maruah negara tentang perjuangan kita. Jalur gemilang perlu ada protokol dan juga perlu ada SOP cara untuk menggantungkannya dan meletakkannya. Dan hati-hati untuk anda ada premis yang berkaitan. Kalau tidak mengikuti arahan, mungkin anda akan berdepan dengan akta dan hukuman. Kerja siapa, penguatkuasaan siapa sebenarnya yang perlu dilaksanakan dalam usaha untuk memastikan bendera jalur gemilang ini dikibarkan di tempat yang betul. Kita juga akan mengetahuinya di Malaysia hari ini. Jadi ikuti kami dan jangan lupa untuk follow juga Facebook kami MHI TV3. Okey, selain daripada itu, kita nanti nak bersama dengan Azmi Saad, lagu terbarunya yang mana suara memang lantang, terbukti, tapi kisah ini tentang sedih lah. Sebab apa saya kipas awak ni? Kenapa bukan? Sebab kita ada komposernya di sini, penulis liriknya di sini. Okey, si pembikin lagu yang berada di belakang tabir di sini kita akan bawakan nanti juga secara langsung. Permataku Permataku. Permataku. Sedih lah, tapi kita cuba positifkan lagu tu. Kita hari ini kita dah bermula lah sebab kita menghitung hari untuk masuk ke 31 Ogos. Betul. Dan kita harapkan semangat itu membara. Dan bahkan ni saya pun tak sabar untuk berkongsi kepada anda macam mana inilah kemahiran yang mereka ada, spontan, dapat peluang untuk menyelamatkan mereka turun untuk sebuah perjuangan. Okey, jadi kita nak bawakan kisah ni, tapi sebelum tu kita nak anda dengarkan dahulu sedikit kronologi apa yang berlaku pada 18 Ogos 2022 baru-baru ini. Saksikan. Ini ialah visual keadaan ketika 5 pemancing terkandas selama 15 jam akibat cuaca buruk yang melanda. Mereka berdepan detik mencemaskan apabila segala peralatan dibawa seperti telefon bimbit dan jaket keselamatan dihanyutkan ombak di Pulau Batu Berantai, kira-kira 1.1 nautika barat laut, Pantai Romis di Jeram, Kuala Selangor. Lebih mendebarkan segala perhubungan komunikasi terputus. Zamri Romli, 39, Muhammad Razwan Husin, 48, Hamidi Ruhani, 70 dan Tauhid Sangun, 65 tahun bertarung nyawa, bertahan dan berpaut di tebing batu sebelum berjaya diselamatkan oleh anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia.
Mereka dibawa ke Hospital Sungai Buloh bagi mendapatkan rawatan susulan. Baik, tadi kalau ada yang perhatikan, gambarannya memang laut sedang bergelora mengganas. Kemudian situasinya mereka, kalau ada keperluan apa-apa saja memang dah tak ada apa. Yang ada hanya jasad mereka saja yang berjuang untuk terus hidup. Dan saya perhatikan ada yang warga emas ya. Betul, yang berusia 70 tahun. tahun. Dengan kudrat mereka, kita bayangkanlah macam mana untuk survive ketika itu. Jadi kita nak bawakan individu-individu yang berada di lokasi kejadian untuk cerita semula kan detik-detik cemas yang berlaku. Bersama dengan kami di Malaysia hari ini, Lieutenant Komander Maritim Muhammad Azrul Saidi selaku juruterbang ataupun komander pesawat, dan juga perawat. Dan sebenarnya Lieutenant Komander Maritim Azizi Zulkifli, juruterbang keselamatan. Dan juga kita ada Bintara Muda Maritim Irmi Nazirul Mustafa, kru udara. Dan seterusnya Bintara Muda Maritim Muhammad Nur Hayat Hashim, perenang penyelamat. Itu dia. Itulah kebetulan yang indah yang memberi peluang kepada anda semua untuk tangkas menyelamat. Okey, bagaimana boleh bermula kalau kita dapat gambaran kita membaca tapi tak sama dengan penceritaan. Betul. Macam mana awal-awal ketika insiden itu? Okey, terima kasih Fitri dan Anim. Saya Lieutenant Komander Muhammad Azrul Saidi dari Agensi Penguasaan Maritim Malaysia di bawah skuadron AW139 helikopter lah. So, ceritanya pada awal sorti pada hari itu adalah latihan biasa untuk kami membuat latihan wincing di perairan Selangor. Iaitu khusus dekat Pantai Jeram itulah. Memang kawasan kami membuat latihan. Latihan tersebut disertai oleh 5 anggota saya, anggota kru udara, iaitu Lieutenant Komander Aziz sebagai juruterbang keselamatan dan seorang pemeriksa kru udara iaitu pegawai Warren Saru Jalani. Tak dapat hadir hari ini sebab ada masalah di Johor keluarga. Kemudian Bintara Muda Irmi yang sebagai kru udara dan Nur Hayat sebagai perenang penyelamat kami. Selesainya bila sampai di kawasan latihan, kami membuat persiapan untuk mengadakan latihan wincing pada hari itu. Setelah taklimat kami lakukan di stesen dan kami terbang pada jam 9.30 pagi berlepas daripada lapangan terbang Subang dan masuk ke kawasan operasi, kawasan training, kawasan latihan tu lebih kurang dalam 9.50 gitulah. So kami buat latihan pengenalan pesawat, kami buat pattern untuk mencari dan menyelamat. Itu adalah salah satu latihan kami lah. Kemudian selesai dalam masa 10 minit, kami kami bergerak ke tempat lain sekitar Jeram untuk membuat latihan wincing bagi crewman kami lah, kru udara kami. Masa tu baru saya melepasi satu pulau, ada 2 pulau, satu pulau berbatu, dan kru udara saya beritahu saya, tuan, saya nampak satu orang melambai. Ada isyarat lah. Ada isyarat dalam keadaan tu. Saya tak sempat lah. Saya tengok ombak tu dah mempas batu, so tak nampak orang. So kru udara saya advise saya untuk buat satu pusingan semula dan saya patah balik. Di situ baru saya nampak betapa kritikal mereka waktu tu, dan air pada waktu tu sedang nak pasang penuh. So ombak ketinggian lebih kurang 3 ke 4 meter lah. So pasang penuh tu 4 meter. So waktu perlukan masa yang cepat yang untuk perlu cepat. So kami tanpa berlengah terus, tak bincang apa, kami tengok keadaan terus beritahu okey kita turun ambil mereka. Apa-apa detik cemas ataupun cabaran yang dilalui ketika itu? Yang dikabarkan juga salah seorang daripada Tuan Nur Hayat yang turun untuk menjadi mereka yang berada di bawah lah. Macam mana dalam masa singkat tu koordinasinya macam mana? Mungkin pembawa pesawat je perlu turun lebih rendah ataupun macam pastikan juga keadaan minyak dan sebagainya kan. Jadi siapa yang menjadi mastermind untuk menggerakkan misi penyelamat ni? Sebelum kita execute ambil orang tu, bangsa keadaan tu, kita orang among the crew dalam kokpit, kita orang discuss dulu. Kita orang akan assess daripada segi cuaca, keadaan masa tu, keadaan bangsa dan juga fuel yang masih ada dalam untuk kita execute, ambil dan balik. Ya, masa tu memang kena pantas, human judgment yang kena tepat dan memang kena redah lah apa sahaja yang dilalui ketika itu kan. Dalam tu muatan berapa? Yang ada tu 5 orang kan? 5 orang. Macam mana boleh muat 5 ke ataupun macam mana kalau ikutkan lah? Kalau ikutkan pesawat, kita bergantung kepada bahan api pesawat yang ada sekarang. Masa itulah. So masa tu pesawat ada lebih kurang dalam 500 kilogram. So kami boleh ambil ramai sebenarnya. So kat situ saya dah klik mana 5 orang ni kita boleh ambil. So cuma kami takut tak cukup masa. So 500 kilo
untuk mengambil dan menghantar balik ke Subang makan masa lebih kurang 40 minit. So kat situ kami ada fuel minimal kami lebih kurang 200 kilo. Okey, itu antara perkara-perkara yang perlu diambil kira. Apa lagi? Macam contohnya kalau ada 5 orang, keadaan melimitkan ataupun memang sangat kritikal untuk menyelamatkan. Apa kriteria utama? Macam mana peranan ketika itu? Saya sebagai helikopter hoist operator yang mengawal kabel yang kat belakang tu, dekat dalam kabin tu. So masa tu cabaran bagi saya agak apa, dengan cuaca sekali, lepas tu dengan ombak. Sebab saya nak letak saya punya rescue swimmer, pastikan betul-betul tempat tu selamat. Tak nak, pernah sekali tu saya turun kat dia terkena ombak splash tu. So dia akan terhayung ke belakang tu. Kita difahamkan ada warga emas pada ketika itu juga dan perlu dinaikkan 15 jam kan. Jadi macam mana masa tu, apa respon mereka, reaksi mereka selepas kerja-kerja penyelamatan dilakukan? Lepas saya pun cuba menurunkan penyelamat saya sebanyak 2 kali tapi gagal. Itu antara cabaran sebab angin kuat. So saya cuba mengawal pesawat tu sehampir yang dengan boleh lah. So maknanya kita akan hover lebih rendah sikit pada keadaan biasa kami terjun tu lah. So tujuan dia untuk kita hantar rescue kita dengan selamat dekat situ. Dan kali ketiga saya dapat dibantu oleh kru udara saya membuat patering ke atas pesawat dan kontrol saya. Kemudian turunkan rescue swimmer saya lah, Hayat. Selepas tu hubungan kami dengan dia cuma signal dia. So kami dah bagi pesan kepada dia, ambil cepat, kita tak ada masa. So seterusnya dialah yang membuat kerja kat bawah tu. 5 orang tu macam mana untuk di satu persatu? So awal tu lepas kita orang dah access lah, buka je cabin door, kita orang tengok keadaan laut tu bergelora. So kita orang discuss sekejap dalam aircraft macam mana kita yang paling sesuai lah. Jadi kita orang decide untuk buat winching by Natus rope ya. Dan tapi dia minta saya turun dulu untuk assess dulu keadaan sebab dia punya tempat tu agak sloppy, dia macam bercerun. So, saya turun, saya tanya keadaan, ada yang masalah ke, ada cedera ke apa, tak ada. Lepas tu mereka sedang berpaut. Dan saya pun bagi signal balik pada saya punya helikopter lah, yang tak ada masalah medikal apa, dia orang masih berpaut dan kita orang decide untuk naikkan yang kat situ ada satu pakcik tua umur 70 dah ketar-ketar dah kat bawah, dia nak duduk, dia nak berpaut pun dah tak kuat dah. Then dia dinaikkan terlebih dahulu kan. Katanya dinaikkan 2 orang sekali ya. Lepas tu untuk menjimat masa kita buat, kami pun bawa Natus rope kedua, so kita akan winch 2 sekali. Okey. Jadi proses tu berapa lama sampai orang kelima? Alhamdulillah Fitri, sebab dia hasil usaha kami bersamalah. Yang pantas kami dapat buat dalam masa 20 minit saja. Kalau kira keadaan untuk sekali winching tu 5 hingga 7 minit. So kami kira kalau 5 kali 7 dah 30 minit. So kami nak balik ke Subang sangat kritikal. So kami terpaksa ambil risiko menyelamat secara macam itulah. Pantas kan, lepas tu kita sedang berperang dengan masa dan nyawa. Dan ada dipahamkan penyelamat saya, ada pemancing tak nak naik. Kenapa? Dia takut tinggalkan barang-barang pancing, mungkin mahal saya rasa. Kemudian ada yang tu baru sampai. Mungkin kata, saya baru sampai cik, saya bayar tambang RM30 kat port. Mungkin tak berbanda bagi dia lah. Jadi kalian kena berurusan dengan emosi mereka juga. Itu yang dia banyak berbisik pada dia. Kita nak kena pujuk dulu kan. Betul lah. Sebab mereka pun dalam situasi yang tak terjangka. Betul. Baik, kita nak bersama dengan Alang ni kan, kita cerita pasal pemancing ni. Kita bawakan juga salah seorang pemancing ni di talian, Encik Muhammad Yazid Basir dan juga Muhammad Razwan Hussein. Katanya 2 orang kita bawakan di talian. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Yang ni Cik Yazid ke Cik Razwan? Ya, saya Muhammad Razwan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita tadilah kami yang mendengar membaca pun rasa macam cukup debarannya. Kalau ikutkan Cik Razwan sendiri dah berapa lama terlibat dengan kerja-kerjanya lah, memancing sebagai nelayan ni? Okey. Saya mancing dah lama dah, daripada tahun 2016. Jadi ini merupakan insiden yang paling menakutkan yang dialami ke macam mana? Ya, selama ni kita mancing tak pernah ada ribut atau angin macam ni lah. Inilah pertama kali kami terkena lah. Macam Cik Razwan, 15 jam ya memang dalam situasi yang kritikal? Tak, sepatutnya kita orang mancing 15 jam tapi waktu yang kena tu, ombak yang besar tu lebih kurang dalam 2 jam je. 2 jam? Okay. 15 jam termasuk kami mancing. Termasuk jumlah berada di perairan tu?
Okey. Ya, sebab kami sampai sana 7.20 petang, 17 hari bulan. Okey. Apa perasaan selepas masa tu dah berada dalam detik cemas kan? Mungkin tak menyangka ada yang boleh menyelamatkan, yang berada di kawasan itu. Selepas nampak mereka datang, apa perasaan yang terdetik pada ketika itu, Cik Razwan? Perasaan kami sebelum tu, masa ombak yang besar tu, kami hanya berdoa dan azan. Masa tu lah minta doa pada Tuhan lah, minta diselamatkan. Tapi Alhamdulillah, kami tak sangka lah pihak Maritim Malaysia ada pada ketika itu. Siapa yang ketika itu melambai dan nampak isyarat ada kehadiran anggota maritim? Kawan saya Muhammad Yazid Basir dan juga Muhammad Zamri Ramli. Bila nampak tu memang ada harapan, tiba rasa macam harapan barulah ketika itu ya? Macam ya, masa nampak tu harapan baru lah. Tapi bila maritim pusing semula, kami berdoa untuk suruh helikopter tu kembali kepada kami lah. Yelah, berapa lama semasa kejadian itu berlaku sehinggalah pihak maritim datang untuk menyelamatkan? Situasi itu dialami berapa lama? Lebih kurang dalam 2 jam lah. Sebab pukul 8.20 tu angin dah bergelora, ribut dah kuat. Tapi kami hanya berdoa je. Memang tahan je lah. Kalau maritim tu tak datang, tak tahu apa yang berlaku pada kami semua. Sebab semua yang penting macam telefon semua dihanyutkan ya, Arus ya? Ya betul. Telefon, IC apa semua hanyut. Macam Cik Razwan, saya kira muda lagi ni. Tapi macam mana dengan ahli-ahli yang berusia, ada yang 70 tahun, macam mana nak membantu mereka juga ya? Ketahanannya berbeza dari segi usia. Cik Razwan? Ya, saya. Macam mana? Sebab ada juga dalam 5 orang tu yang dah berusia 70 tahun semua kan? Apa tindakan untuk membantu tindakannya? warga emas yang dalam warga emas tu selamatlah. Cuma ketika itu kami, kalau pagi tu warga emas tu baru datang. Tiba di lokasi untuk memancing, kami ingin pulang. Tapi masa tu warga emas tu memang tak nak pulang lah sebab dia nak memancing kat situ. Okey. Jadi macam kita kan, kalau mungkin orang yang bukan dah lama dalam bidang memancing ni, kita mungkin rasa macam trauma lah, tak mau lagi kan. Tapi macam mana perasaan sejujurnya Cik Razwan selepas berlakunya situasi ini kan, yang boleh dikongsikan bersama dengan kami? Trauma ke? Sejujurnya saya dan rakan-rakan yang mancing ni rasanya tak ada trauma. Tak pernah taubat lah. Sebab sebelum ni kami mancing dah lama kan di pulau tersebut, tapi tak pernah ada kejadian macam ni berlaku. Yelah kan? Jadi kami mungkin juga akan turun mancing, tapi mungkin akan mencari lokasi-lokasi yang baik. Betul. Penilaian risiko dilakukan lah ya. Jadi sebab ini melibatkan nyawa ya, sebab kita pun tak jangka sampai ke tahap itu. Ada sesuatu nak dizahirkan, ucapan terima kasih secara langsung kepada semua anggota-anggota maritim yang mereka pun dalam keadaan betul-betul lemus juga untuk menyelamatkan kalian. Silakan. Kami sekarang, saya ada dengan Encik Aziz, jadi kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Maritim Malaysia yang menyelamatkan kami berlima. Yang nama Siti Azizul, Lieutenant Azizul, Siti Azizi, MJ, Encik Imir dan juga Encik Ayat. Encik Ayat terbaik selama kita dah. Terbaik. Aquaman. Dia terus ada gelaran Aquaman Cik Yazid, daripada tadi tak dengar suara. Bila sebut nama baru dengar suara Cik Yazid. Itulah dia macam mana. Kalau dapat tadi, kita sempat lagi perkongsian peribadilah daripada Cik Yazid. Kalau ikutkan cemasnya macam mana, perasaannya macam mana, demparannya macam mana ketika mula-mula nampak ombak makin mengganas masa tu, silakan. Ya. Kalau ikutkan memang ngeri lah. Ikutkan dari malam tu dah nampak dah dia punya, orang cakap macam kamera flashing peti tu dah nampak dah. Cuma tak sangka dia terlalu cepat mendadak. Biasa kalau benda tu sama dengan hujan sekejap je. Ni sebab tak bawa dengan hujan, dia bawa angin saja. Memang dah mati, memang terbaik tak ada je orang cakap. Yalah, betul. Kadang-kadang keinginan tu dia menepis segala kan perancangan-perancangan yang lain, walaupun kita dah nilai risiko tu. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Yazid dan juga Encik Razwan. Jaga diri baik-baiklah ya. Berapa lama berpantang macam ni? Ada tempoh berhenti kejap ke? Tak, persoalannya ada pantang ke? Okey.
Baik. Terima kasih. Kita nak ucapkan juga terima kasih kepada kalian semua. Lieutenant Commander Maritim Muhammad Azrul, di sebelah saya Lieutenant Commander Maritim Azizi Zulkifli. Terima kasih Tuan. Dan juga Bintara Muda Maritim Irmi Nazirul, Bintara Muda Maritim Muhammad Nur Hayat ataupun Aquaman kita. Terima kasih diucapkan. Motivator kan kan? Betul. Wujud bukan senang Kan, negotiator ke kan? Beza-beza orang lain cara kita nak approach lah. Target kita nak bagi. Dia nampak senyap tapi sebenarnya mungkin ini bila dalam keadaan tu dapat dia punya elektrik tu. Betul. Betul. Dalam mood dia tu dia adalah seorang kekuatannya. Okey, itu dia. Terima kasih kita ucapkan. Ini semua adalah semangat kepahlawanan. Betul. Dalam pelbagai bentuk untuk menyelamatkan nyawa. Sebab kita juga berjuang untuk bukan hanya nyawa tapi juga untuk aspek yang lain ya. Demi negara kita yang tercinta, demi semangat membantu manusiawi dalam ujian yang melanda. Baik, kita nak kongsikan bersama dengan anda di musim dengan cuaca keadaan tak menentu sekarang ni, antara yang perlu kita fahami adalah kursus pengendalian bot penyelamat. Mereka yang sukakan di perairan dan sebagainya adalah lebih baik kalau kita ada satu added value untuk kita tahu bagaimana untuk mengendalikan bot dan juga minat enjin. Memang minat tapi kalau pergi dengan kosong bahaya. Tapi ini program yang menarik untuk tambahkan kemahiran. Saksikan. Beberapa kejadian banjir yang besar melanda negara pada tahun ini meninggalkan kesan mendalam buat mangsa. Ramai yang masih trauma, terutama mereka yang kehilangan insan tersayang. Pelajaran daripada peristiwa yang berlaku, sepasukan sukarelawan penyelamat Seafarer Explorer Melaka mengambil inisiatif bekerjasama dengan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bagi mengadakan kursus pengendalian bot. Tujuannya agar masyarakat sentiasa bersedia apabila sebarang kecemasan berlaku, terutama sekali berkaitan dengan air. Program dikendalikan oleh beberapa tenaga pengajar berpengalaman dan disertai oleh 35 peserta yang terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Negara kita memang setiap tahun akan menghadapi monsun timur laut MTL yang bermula pada bulan November. Setiap tahun akan berakhir pada bulan Mac pada tahun berikutnya. Jadi bila inisiatif atau program atau latihan bentuk seperti yang dilaksanakan pada hari ini memang amat baiklah untuk masyarakat. Sekurang-kurangnya kalau bila berlaku keadaan yang sebenar, bencana ni ataupun kecemasan ni atau satu insiden, terutamanya banjir lah. Jadi masyarakat bila boleh memberikan bantuan awal. Kalau kita ada aset tapi kalau kita tak tahu untuk mengendalikannya pun memang bermasalah. Dan bila masyarakat ada asas pengendalian bot-bot ni, sekurang-kurangnya boleh membantu agensi-agensi dalam penyelamatan. Menurut Ketua Penganjur Mike Tien, latihan ini juga dapat menguji ketahanan dan kecergasan peserta mengendalikan bot, terutama ketika menghadapi kesukaran dan rintangan yang mungkin akan ditempuhi sewaktu melakukan tugas penyelamat di dalam air. Bukan sahaja di laut, malah sungai, tasik dan jeram. Seafarer Explorer ni sudah mengendalikan ni selama lebih daripada 40 tahun. Hanya kita kali ini saya bersama-sama nak mengganding bahu dengan Angkatan Pertahanan Awam sebab saya pun pengurusi corporate officer untuk Pertahanan Awam Melaka. Apa saya akan buat melalui budak-budak ni semua, kita mengajar dan terus kita akan serap dia kepada SEDET. SEDET adalah Civil Defence Emergency Response Team. So pendedahan untuk budak-budak ni adalah daripada peringkat umur yang paling kecil yang kita ada sekarang adalah umurnya dah 12 tahun. So 11-12 tahun. So ini adalah pendedahan awal. Program yang diadakan selama setengah hari ini dapat memberi pengetahuan asas kepada setiap peserta mengenai aktiviti berkaitan bot. Peserta dapat merasai sendiri bagaimanakah caranya mengendalikan bot daripada peringkat awal seperti pemeriksaan bot dan enjin selain berpeluang untuk membawa bot di dalam air.
Kita dekat sini bersama-sama dengan ATM menghantar pekerja lah, staf-staf supaya dapat sama-sama training dari segi penyelamat, dari segi cara mengendalikan bot, enjin dan sebagainya. Kod-kod kalau ada berlaku banjir, jadi kita bersedia untuk memberi bantuan dari segi menyelamat. Kalau misal kata sebelum ni kita selalu nampak bot, kita tak tahu pun macam mana fungsi bot dia kan. Tapi daripada program ni alhamdulillah saya tahu dari segi pemasangan enjin, cara enjin beroperasi, cara nak mengendalikan bot A sampai Z. So maknanya misal kata lepas ni berlakulah bencana alam ke banjir ke apa, insya-Allah saya pun boleh bantu pihak berkuasa ataupun pihak kajian tempatan untuk mengendalikan bot kecemasan. Ini merupakan bot Grande Topper yang bersaiz 13.5 kaki. Nampak kecil, nampak macam mudah dikendalikan, tapi sebenarnya pada hakikatnya ia agak susah untuk dikendalikan. Jadi saya rasa program seperti ini adalah sangat sesuai, terutama sekali untuk kita menggalakkan masyarakat untuk lebih mengetahui cara-cara untuk mengendalikan bot. Jadi, cintai nyawa, sayangi harta. Penganjuran program sebegini adalah satu inisiatif yang baik bagi membantu masyarakat untuk berganding bahu, membantu antara satu sama lain. Secara tidak langsung, dapat juga menambah sumber tenaga dengan pelibatan lebih ramai sukarelawan dalam aktiviti menyelamat dan kecemasan, terutama ketika musim banjir. Berbaki kurang daripada 10 hari lagi, kita bakal menyambut Hari Kebangsaan 2022 dan Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-65. Jalur gemilang melambangkan kedaulatan, perlembagaan, agama, bangsa dan budaya. Namun dengan cara yang bagaimana, kita menunjukkan rasa cintakan negara. Tinjauan dilakukan di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi melihat semangat patriotik yang ditunjukkan sempena sambutan Hari Kebangsaan ini. Di jalan raya utama, ada beberapa lokasi dikenal pasti memasang bendera pada tiang di bahu jalan. Namun ada juga jalan raya yang kelihatan kosong. Jika dahulu, bendera dipasang meriah pada setiap tiang sehinggakan tiada ruang lagi untuk dihiasi. Namun kini tiang pada bendera masih ada, cuma tidak banyak seperti dahulu. Bukan itu sahaja, kenderaan milik persendirian. Boleh dikira dengan jari jumlah kenderaan yang memasangkan bendera di kereta mereka. Dan kalau kita lihat pada zaman dahulu, zaman-zaman sebelumnya, bila tiba saja bulan kebangsaan, orang ramai sudah mula berpusu-pusu membeli bendera dan dipasangkan ke kenderaan masing-masing. Adakah zaman itu sudah berlalu? Dan inikah makna kebebasan yang cuba kita terjemahkan? Sedangkan semangat patriotisme ini perlu diterapkan sehingga ke generasi yang akan datang. Semangat patriotik yang ditunjukkan berbeza-beza. Tidak mustahil jika masih ada individu yang sanggup menghias kenderaan mereka sebaik mungkin. Tidak salah untuk berbuat demikian, tetapi haruslah berpada-pada agar tidak mengabaikan keselamatan di jalan raya. Manakala di premis perniagaan, ada kedai yang melakukan inisiatif memasang bendera, ada juga yang sebaliknya. Di kawasan ini dianggarkan ada 24 buah kedai, tetapi hanya 10 sahaja yang meletakkan bendera di hadapan premis mereka dengan jumlah keseluruhan 13 bendera yang dipasang. Jika di Ipoh, Perak dan Kuantan Pahang, tindakan sudah mula diambil sekiranya tidak memasang jalur gemilang di premis perniagaan. Namun di Ibu Negara, adakah sehingga perlu ada tindakan juga daripada pihak berkuasa tempatan kepada premis berkenaan, barulah timbul nilai kesedaran. Pemasangan bendera juga ada kaedah dan caranya. Kerajaan menyelaraskan protokol pemasangan jalur gemilang sebagai panduan. Seperti contoh, gegantung bendera perlulah dipamerkan dengan betul. Ekor di bawahnya hendaklah berukuran 1/8 daripada panjang bendera. Jika tidak, salah penggunaannya.
Kibarkan jalur gemilang. Bawalah ia ke mana jua anda berada. Bersama semangat patriotisme, papakkan ia. Tidak kira hujan ataupun panas, ia tetap berkibar kerana ia hidup bersama angin perpaduan. Bersama laungkan Merdeka. Merdeka. Itu dia. Kita cukup bersemangat dengan apa yang dilakukan oleh wartawan kita Asri tadi. Itulah semangat yang kita nak juga anda pahatkan dalam hati. InsyaAllah kita akan kibarkan jalur pun boleh. Semangat sangat tu nama dia. Jalur gemilang. Itu dia nak berkibar tapi macam mana cara? Betul. Paling main letak juga sebab ada dia punya SOP dia, protokol dia. Sebab kita nampak warga yang berilmu cintakan negara. Baik. Dan kita akan secara maya bersama dengan Encik Khairul Anwar Muhammad Juri, pengarah eksekutif bahagian pengurusan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Kita nak mendekati beliau untuk mengetahui tentang kenapa kan tiba-tiba dia selain daripada kita nak bersama juga dengan nanti Cik Mazizul Daning, penolong pengarah untuk bahagian penerbitan dasar negara Jabatan Penerangan Malaysia. Dua gabungan ilmu ini untuk membantu kita jadi warga lebih bertanggungjawab. Betul. Okay. Setuju. Baik, kita nak mungkin menyantuni yang kini berada secara maya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi. Baik, selamat pagi juga kita ucapkan. Itulah dia. Kita ni bimbang juga sebab kadang-kadang ini adalah bila arahan perlu ada penjelasan yang lebih mendalam dari segi akta penguasaan. Mungkin dapat diperjelaskan lagi sebagai panduan untuk mereka yang terlibat dengan perniagaan ataupun berada di ruang penting terutama di kawasan yang dipantau. Silakan. Ya. Okey, terima kasih MHI kerana menjemput pihak di BKL dalam program pada pagi ini. Yang pertama sekali sebenarnya menjadi tanggungjawablah pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk memastikan bahawa di kawasan-kawasan awam terdapat dikibarkan bendera ataupun jalur gemilang ini supaya menyemarakkan semangat kemerdekaan dan hari kebangsaan kita. Dan di BKL sendiri pada tahun ini telah menyediakan lebih kurang 40,000 jalur gemilang pelbagai saiz yang kita pasang di sepanjang jalan yang jalan-jalan utama, dan juga ada sebahagian besarnya juga kita berikan kepada komuniti untuk sama-sama pihak komuniti memeriahkan program Hari Kebangsaan ataupun sambutan kemerdekaan kita pada tahun inilah. Baik. Dan selain daripada itu juga kita ada juga memasang lebih kurang 3,500 helai gegantung kalau kita tengok yang panjang ke bawah tu di sepanjang jalan di Kuala Lumpur. Dan juga kita ada 500 yang dipanggil festive flags, yang macam beach flag tu kan, untuk memastikan bahawa Kuala Lumpur ini meriahlah dengan jalur gemilang. Ya. Baik, bila kita saksikan tinjauan yang dilakukan oleh wartawan kami, ada premis-premis yang masih lagi tidak kibarkan jalur gemilang. Seperti mana yang kita tahu, kompaun dikeluarkan juga, penguatkuasaan akan dilaksanakan bagi mereka yang tidak mengibarkan jalur gemilang dengan sempurna. Jadi bagaimana penguatkuasaan dijalankan terhadap premis-premis berkenaan dari pihak DPKL sendiri? Okey, di BKL pada tahun ini kita mengambil tindakan dari segi lebih kepada menyantuni mereka dengan menggalakkan mereka untuk memasang jalur gemilang dan pasang dengan betul lah. Ya. Dan tahun ini juga kita mula untuk menyemarakkan lagi melalui Jabatan Pelesenan dan Pembangunan Perniagaan telah diadakan, sudah pun dilancarkan pertandingan jalur gemilang di premis-premis penjaja terutamanya di Kuala Lumpur dan juga di 2-3 lokasi di premis perniagaan, contoh di Jalan Tuanku Abdul Rahman, kemudian di Jalan Alur dan juga Jalan Mesir India. Kita pilih lokasi ini sebagai percubaan untuk kita menyemarakkanlah Hari Kemerdekaan dan Hari Kebangsaan kita pada tahun ini. Dari segi tahap kepatuhannya macam mana dapat kita rumuskan, Tuan? Ya, kalau secara umum kalau kita lihat mungkin dalam agak rendah lah ya sambutan yang diberikan oleh premis-premis perniagaan. Saya boleh anggarkan mungkin dalam 30 ke 40%. So masih lagi kita mahukan individu atau pihak swasta ini ataupun tuan yang punya bangunan untuk terus memberikan kerjasama, memeriahkan Hari Kebangsaan dan Hari Merdeka kita pada tahun ini.
InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Terima kasih Encik Khairul Anwar Muhammad Juri berkongsi dengan kita dari segi penguatkuasaan dan juga bagaimana yang perlu kita fahami kan seperti dengan kempen Kibarkan Jalur Gemilang kita seperti dengan Hari Kebangsaan ini. Terima kasih diucapkan Pengarah Eksekutif Bahagian Pengurusan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Encik Khairul. Baik, kita berganjak pada tetamu yang muncul sejak awal tadi. Saya jangkakan tadi beliau seorang anak muda yang menjadi MPP ya. Tapi rupa penolong pengarah Bahagian Perbitan Dasar Negara Jabatan Penerangan Malaysia. Sekali lagi Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Mazizul bersama dengan kita. Kali ini kita nak orang kata belajar lah. Kalau orang-orang muda selalu ada tutorial untuk melakukan sesuatu. Kali ini kita nak ajarkan anda tutorial untuk kibarkan jalur gemilang. Untuk apa lagi nak? Semua kita kan? sediakan. Kita tahu, okey, apa kesilapan biasa yang berlaku dalam jalur gemilang ni? Baik, kesilapan biasa kadang-kadang yang bila sambutan Bulan Kebangsaan ini akan ada pertandingan-pertandingan macam pakaian beragam. Ya? Jadi ramai anak-anak kita yang ibu bapanya menjahit pakaian itu menggunakan bendera jalur gemilang. Itu sebenarnya salah. Kita tidak boleh menggunakan bendera jalur gemilang sebagai pakaian. Apa yang betul sepatutnya adalah menggunakan warna-warna yang ada pada jalur gemilang. Elemen saja kita ambil. Elemen betul. Sahaja. Jadi bendera itu tidak boleh digunakan bukan saja pada pakaian macam pakaian beragam tu, tetapi juga tidak boleh digunakan sebagai sampin, songkok, pelitup muka itu ada motif bendera, tidak boleh juga digunakan sebagai tanjak ataupun alas meja atau apa saja. Jadi betul sekali ya, dah terbiasa kan. Sebenarnya betul. Sebab kita rasa macam bila kita pakai bendera di badan, kita menganggapkan itu satu semangat yang berbeza, tapi lain pula sebenarnya tak boleh dilakukan. Cara untuk kita menghormati bendera, apa lagi yang perlu kita fahami? Selain daripada kita nak semangat kibarkan jalur gemilang, tetapi dalam masa yang sama perlu jaga keunikan dan juga keistimewaan bendera kita sendiri. Bendera ni untuk sesebuah negara ni, Fedri, dia adalah lambang kekuatan kita, kedaulatan negara ya. Jadi memang wujudnya bendera ini adalah untuk meningkatkan mewujudkan rasa bangga dalam diri kita. Dan sempena Hari Kebangsaan ini sudah pasti Jabatan Penerangan banyak melakukan aktiviti ataupun program-program yang menggalakkan pengibaran jalur gemilang seperti Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022 baru-baru ini, Merdeka Komuniti di peringkat lapangan oleh Jabatan Penerangan Negeri maupun daerah. Jadi kita mempromosikan aktiviti pengibaran jalur gemilang ini kerana secara psikologinya pengibaran jalur gemilang bagi seseorang itu dalam diri seseorang itu adalah untuk menunjukkan yang dia tu seronok dan gembira sebagai rakyat Malaysia. Itu dia. Okey, baik, itu tentang individu. Tak bolehlah kita macam kadang pernah itu kontroversi, ada yang memakai pakaian yang agak seksi, tapi diselabunti dengan jalur gemilang, itu tak boleh. Okey, baik, kepada institusi di sekolah ke di premier-premier mana pun, macam mana cara untuk meletakkannya? Kadang kita tengok terbalik dah semua kan. Betul. Pertamanya, cara untuk mengibarkan jalur gemilang yang betul adalah individu yang ingin menaikkan jalur gemilang itu perlulah berpakaian kemas. Lakukannya secara tertib dan sopan. Kemudian pastikan pastikan bendera itu adalah yang betul ya. Jalurnya cukup 14, bintangnya cukup 14 dan posisinya betul. Kalau menggunakan tali untuk menaikkan bendera pada tiang, pastikan tali itu kukuh dan kuat. Dan kalau menggunakan bendera itu perlu diikat pada tiang, pastikan ikatan itu juga kuat. Dan pastikan bendera itu juga tidak meleret pada tanah, terkena pada rumput, pada lantai. Ya, itu yang kita risaukan kadang-kadang bila dah habis kan, contohnya Bulan Kebangsaan dah habis, kita nampak bendera semua berterabur di jalan raya. Semua. Itu yang betul, kadang-kadang bukan sahaja sampah, bendera pun sekali berada bersama dengan kawasan itu. Itu dia. Baik. Betul, kena kira ya. Kadang-kadang kita tak perasan kan. Betul. Mungkin cetakan silap ke, jadi ini melambangkan prestij tentang jalur gemilang. Baik, pesanan khas daripada Encik Mazizul sendiri kepada mereka di luar sana seperti dengan Bulan Kebangsaan ini kan, mungkin nak sampaikan sedikit? Baik, kepada semua rakyat Malaysia ataupun keluarga Malaysia di luar sana, ayuh kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Sama-sama semarakkan sambutan ini dengan kibarkan jalur gemilang. Tunjukkan yang kita ini sayangkan negara kita, cintakan negara kita melalui pengibaran jalur gemilang. Dan menerusi Jabatan Penerangan juga, kami ada menganjurkan pelbagai program dan juga pertandingan. Boleh layari merdeka360.my untuk sertai pertandingan dan juga program berkenaan untuk kita sama-sama memeriahkan. Dan jangan lupa juga sambutan ini adalah pada 31 Ogos nanti di Dataran Merdeka. Datang ramai-ramai. Pasti ya. Kali ini kita ramai-ramai datang turun padang ke Dataran Merdeka untuk menyambut Hari Kebangsaan kita. Itu dia. Moga ada penambahbaikan ya. Malaysia akan bicara langsung dari Dataran untuk kita gemakan tentang sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Okey.
Apa lagi kita nak buat ni? Kita nak rehat seketika lah ya. Kembali selepas ini, kita akan bersama dengan Fedri Yahya selaku penulis liriknya dan juga Azmi Khalid Baskar untuk Permataku. Selepas ini. Seperti dalam hayalanku, cinta teragu ini. Suaramu lenyapkan segala kegelapan, kegelapan yang sebenarnya. Cahaya terindah, usah kau bertanyakan ikhlas cinta yang aku berikan. Lautan duka semua ku sanggup layarinya. Wahai pujaan, engkau sinar permata di jiwaku, lambang cinta dan penantian suci. Kini detiknya kita bersama mengukir senyum dan tangis bahagia. Engkaulah segala-galanya kasih, bintang di hati lengkapkan dunia. Moga tertulis takdir untuk kita berdampingan sehingga syurga abadi. Usah kau bertanyakan ikhlas cinta yang aku berikan. Lautan duka semua ku sanggup layarinya. Wahai pujaan, engkau sinar permata di jiwaku, lambang cinta dan penantian suci. Kini detiknya kita bersama mengukir senyum dan tangis bahagia. Engkaulah segala-galanya kasih, bintang di hati lengkapkan dunia. Moga tertulis takdir untuk kita berdampingan sehingga syurga abadi. Azmi, vokal yang betul ampuh langsung untuk MHI pagi ya ini. Ya Allah, kita tak tahu lah. Sampai tak ni berjiwa? Sampai ya, tak? Sangat. Baiklah, saya kena tukar dengan Fetri. Sebab apa? Ada rahsianya. Memang Fetri kena duduk sini sebab saya nak kena tanya dua-dua ni. Okey. Lagu Permataku. Assalamualaikum Azmi. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dengar suara memang macam sihat sangatlah. Terlebih kan? sihat. Pagi-pagi dia macam relax je kan lagu ni. Kalau pagi sebenarnya Azmi kena buat apa? Nak jogging ke apa? Tak? Oh, tak ada. Untuk stamina tu memang kena maintain Tengok pagi, malam, tengah hari. Tak, kita yang rasa macam sakit perut dengar dia nyanyi. Sebab macam tinggi lagi. Okey, macam mana dengan pembikinan lagu Permataku ni? Kita tahu kisah yang di sebalik pembikinan lagu ni amatlah dekat dengan Azmi sendiri kan? Boleh kongsikan? Saya dengar demo lagu ni waktu tu seminggu sebelum kelahiran anak sulung saya lah. Jadi dengar demo waktu tu lirik belum siap lagi. Lepas kelahiran dan 3 hari Allah ambil anak saya tu. Lepas tu
2 minggu lepas tu baru jumpa Abang Ajai dan Abang Ajai bagi dengar lirik yang dah siap lah. Lepas tu saya belum ready nak biasakan dulu dengan lirik tu. Lepas tu 2 bulan lepas tu lah baru rekod. Sebab waktu tu saya cakap lama sebab saya ambil masa nak tenangkan isteri lah. Waktu tu isteri dalam keadaan sedih kan. Jadi 2 bulan tu saya ambil masa untuk tak ambil apa-apa job langsung lah waktu tu. Jadi lepas 2 bulan baru kita rekod. Alhamdulillah lah akhirnya siap lah lagu ni. Saya nak tanya awak juga ni. Lirik yang dihasilkan itu Fedri, pastinya memang menceritakan tentang apa yang terjadi lah. Tapi macam mana? Adakah Fedri kena fahami juga situasi masa tu? Itulah jujurnya dapat dikongsikan lah. Kena rombak banyak lah. Sebab kita memang kelahiran itu adalah satu perkara yang indah. Betul. Tapi Allah menguji kan. Kita nak positifkan situasi itu supaya yakin dengan Allah dan kita yakin sebab bila berpisah ni tak sebenarnya kita berjumpa di dunia sebab ada lagi perjumpaan yang lebih agung. Betul. Itulah yang syurga abadinya tu. InsyaAllah kan. Okey, pembikinan muzik video pun lagilah menyentuh hati kan bila kita tengok muzik videonya, masa tu barang-barang dah beli dan sebagainya. Ini adalah idea asal siapa? Itu pihak production lah. Saya cuma ikut waktu nak buat music video tu dia orang tanyalah Azmi okey ke kalau kita nak sentuh tentang kisah ni kan. Tapi saya kata biar lagi sentuh lagi best lah. Sekurang-kurangnya dia tu memberi makna lah untuk lagu ni kan. Betul. Kali keberapa kita bersama dengan Ajai? First time. First time. Dengan Abang Fitri pun first time. So macam excited sangat. Ya ke? Masa dapat tu harap-harap Abang Fitri tak serik lah dengan saya. Takkanlah serik kau. Okey, awak punya perasaan sebagai penulis lirik mendengarkan persembahan awak pertama kali ke dengan live untuk Permataku? Banyak kali juga. Banyak kali juga. Lain, tapi berdepan ni inilah dia sebab itulah sebab lagu ni dia nampak macam simple tahu tapi kena mendalam. Hanya vokal yang hebat saja untuk menggali-gali lah kan maksud dia seperti itu. Dia untuk menyampaikan ni mungkin ialah perasaan itu memang dah ada sebab kejadian itu berlaku dekat Azmi sendiri kan. Tapi macam mana angle ni nak bawakan lebih positif kepada pendengar-pendengar di luar sana ni? Untuk saya setiap kali saya walaupun kisah ni sedih tapi dia sebenarnya memberi makna yang sangat besar lah dalam hidup saya kan. Sebenarnya saya dapat berjumpa dengan anak tu walaupun untuk 3 hari dan saya dapat pegang tu pun dah satu makna yang sangat besar lah kan. Jadi saya selalu kenangkan macam mana orang lain yang langsung tak ada peluang kan. Jadi saya patut bersyukur dan saya harap-harap dengan lagu ni orang pun akan rasa syukur yang saya rasai itulah. Ya, mungkin ada ujian yang serupa kan. Lagu AJL lah. Amin. InsyaAllah. Mana tahu kan. Aku jadi backup vokal lah. Boleh. Tak takut ke lagu awak saya vokal ke? Azmi, apa ni... Macam mana penerimaan peminat terhadap kematangan kan? Ini tahun keberapa dalam industri? Saya dah tahun ke-7 lebih kurang. Okey. Macam mana melihat dalam industri ini kan banyak dugaan dia, sifat terajang dia. Rasanya makin matang tak dalam industri ini? Dia makin saya sebenarnya tak berapa pandai sangat nak fokus dalam industri punya permainan lah. Saya tahu nyanyi je. Jadi insya-Allah dari segi nyanyian tu makin lama saya makin banyak belajar. Tapi dalam industri memang banyak lagi nak kena belajar sebab kita dah pandai sikit kat sini tiba-tiba adalah perubahan lain kan. Jadi macam terpaksa kita kena ikut perlahan-lahan lah. Mungkin nak bersaing dengan artis yang hebat-hebat tu susah lah kan. Tapi asal dapat bertahan dalam industri pun dah cukup lah. Betul. Ini tahun ke-7 Betul. Apa yang nak disampaikan? Pertama kali dia muncul di jurul lagu tu kan. Sebab masa tu kita pergi tau. Awak muncul di AJL. Dan pada ketika tahun ke-7 ini pastinya ada yang nak disampaikan kepada di luar sana lah yang sentiasa menyokong daripada tahun pertama. Malah belum masuk industri pun ada yang dah meminati awak di luar sana. Terima kasihlah untuk keluarga kami lah, keluarga Kalibaskers kan, dan semua yang sudi menyokong kami daripada mula-mula kenal Kalibaskers sampai sekarang. Dan insya-Allah Kalibaskers masih ada walaupun projek ni untuk saya solo tapi Kalibaskers masih ada dan insya-Allah nantikanlah single-single kami untuk yang berikutnya. Amin insya-Allah. Sebab ramai juga yang tanya kan macam mana dengan Kalibaskers kan. Insya-Allah nanti soon ya ada perancangan untuk Kalibaskers. Okey, Azmi akan bersama dengan kita. Terima kasih. Di akhir rancangan nanti Azmi akan bersama dengan kita. Jadi jangan ke mana-mana, dengarkan persembahan yang terakhir. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini.
Malaysia hari ini bawakan keadaan cuaca pada hari ini. Ini dia secara mungkin anda dapat saksikan hujan di semua tempat sebenarnya. Kalau kita saksikan di kawasan Selangor, hujan di 1-2 tempat, ribut petir sebelah petang dan juga pada waktu malam juga dikabarkan hujan. Jadi apa yang kita dapat sampaikan di sini, rancang perjalanan anda baik-baik untuk pergi ke mana-mana sahaja dan pastikan di kawasan-kawasan yang selalunya berlaku risiko untuk naik air itu, kita tahu bagaimana nak rancang dengan baik sekali. Okey, sebelum kita akhiri perbincangan ataupun perkongsian kita pada hari ini di Malaysia hari ini, kita nak bersama-sama dengan Fetri juga ni untuk tinjau sisipan akhbar. Pening juga membaca paparan akhbar. Kita ada banyak untuk kongsikan. Yang perlu kita hadam apa yang berlaku dalam negara. Sebelum dengan paparan di berita harian yang terkenal dasar benarkan pelayan bekerja. Ini ialah bila melibatkan tentang pelarian ini pastinya ada polemik, tapi akan diperhalusi lagi. Antara lain garis panduan itu lebih buruk kata antara yang mengulas di sini, iaitu berkaitan dengan Rohingya contohnya. Mereka ni diberi gaji yang tidak setimpal, upah yang begitu rendah sekali, dan apa solusinya? Lebih buruk kata Muhammad Islam ni, apabila dia ada yang sanggup menganggur, diheret ke lembah kemiskinan dan masalah sosial kerana tekanan kewangan. Okey, jadi isu-isu ini mereka akan bangkitkan, akan bincangkan bersama untuk mencari solusi yang baik dengan solusi yang terbaik. Baik. Okay. Kita nak kongsikan juga di Cosmo. Satu lagi, mungkin pelik kalau dengar ni. Dulu kita tanya anak-anak nak jadi apa? Nak jadi saintis, nak jadi jurutera dan sebagainya kan? Tapi sebenarnya sekarang ini jurusan sains dah tak popular. Lepasan SPM katanya aliran sains pilih bidang kemahiran di IPT kerana peluang kerja lebih luas. Jadi halaman 2 ni ada ceritakan sedikit. Jadi saintis jurutera bukan lagi pilihan mereka. Kerana apa? Kerana peluang pekerjaan dan pastinya minat masing-masing juga kini telah pun dicenderungkan ke arah mereka lebih kepada kemahiran dan sebagainya. Jadi mereka pilih jalan untuk boleh dikatakan mudah selepas ada yang menasihati mengapa perlu belajar susah-susah, sedangkan gaji diperoleh sama seperti pekerja dalam bidang lain, malah beban kerja juga lebih ringan. Okey, itu dia di Cosmo. Saya pilih paparan di Metro. Ini tentang cedok-cedok halal ke haram. Jawapannya ialah ini viral juga haram. Ni dekat aplikasi TikTok. Dan ini sebenarnya strategi yang popular di negara China, dibawa masuk ke Malaysia tapi tidak dibenarkan oleh syariat. Dan cara ini menjadi perdebatan berkaitan kaedah jual beli itu dihukum haram kerana ketidaktentuan semasa akad barangan yang diboleh secara tepat dengan bayaran yang dibuat. Jadi ulama semua dah pun memberikan ada unsur-unsur syubhah kan, tidak pasti sama ada apa barang yang kita dapat tu. Mungkin jadi bila ada di dalamnya. Jadi tapi bila dah kata haram ni, ramai pula yang kata tak halal, ikut pula cara lain, ada pula aspek lain ditekankan. Ya, kita berpandukan kepada ulama pewaris Rasul dan kita kena ikutlah kepada pandai dan tidak menggunakan akal sendiri ya. Baik, esok apa yang bestnya di Malaysia hari ini, kita akan bawakan tentang keselamatan penggunaan tong gas di rumah. Dimaksudkan kadang-kadang kita awak dah pakai elektrik ke sekarang? Masih ada gabungan lah untuk eksperimentasi dan rasanya berbeza. Okey. Esok kita nak cerita tentang keselamatan penggunaan tong gas di rumah untuk mengelakkan kebakaran terutama sekali dan perkara lain yang melibatkan keselamatan dan nyawa kita berada teruskan, di rumah. kita kibarkan jalan gemilang, kita ambil iktibar apa yang terjadi. Ada yang dah hampir memang kalau ikutkan memang nyawa dah melayang, tapi Allah izinkan bantuan itu hadir dalam bentuk yang tak dijangka, insya-Allah. Baik. Jom kita akhiri Malaysia hari ini dengan persembahan dari Azmi Khalid Baskers. Silakan. Ujian diberi seakannya langit jatuh menghempas bumi. Bodohnya aku karena menyombongkan diri. Hati ini seakan buta dan tuli. Kau memanggilku 5 kali sehari. Adakah yang tersisa untukku diadili? Beriku waktu sebelum menghadapmu untuk berbagi dengan yang kau cintai. Beriku waktu sebelum